Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Okay, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada hari ini Allah masih lagi panjangkan umur kita. Allah masih lagi memberi kita keizinan untuk hidup, memberi kita keizinan untuk bernafas dan memberi keizinan untuk kita belajar lagi pada hari ini. InsyaAllah. Hari ini kita akan menyambung pembelajaran bagi bahagian sirah yang mana janji setiap penduduk Yathrib. Okey, untuk subjek pendidikan Islam yang mana kita akan sambung hari ini tentang janji setiap penduduk Yathrib. Okey anak-anak semua, insya-Allah. Hari ini kita akan sambung pada muka surat 138 yang mana kita akan tengok apakah dia yang dikatakan dengan janji setiap penduduk Yathrib. Okey. Mengapakah janji penting dalam kehidupan manusia? Kenapa janji ni penting dalam kehidupan manusia? Bahkan janji ni adalah sesuatu perkara yang memang kita perlu laksanakan jika kita telah berjanji. Jadi kita tidak boleh menjadi orang yang mungkir janji. Sebab apa? Janji ni adalah sesuatu perkara yang telah kita persetujui di antara dua pihak. Okey? InsyaAllah. Jadi hari ini kita akan menyambung pada muka surat seterusnya, iaitu muka surat 139. Okey, anak-anak semua boleh tengok pada muka surat 139 yang mana kita tengok apakah dia latar belakang masyarakat Yathrib. Okey. Kita tengok yang pertama sekali, Yathrib dikenali sebagai Madinah, iaitu bumi Yathrib, subur dengan pelbagai tanaman dan buah-buahan. Pekerjaan utama penduduknya bertani dan berdagang. Kebanyakan mereka menyembah berhala. Okey. Pada waktu ni, Yathrib ni merupakan nama lain bagi Madinah. Okey. Yathrib dikenali sebagai Madinah, yang mana sekarang ni kita dikenali sebagai Madinah. Okey. Pada zaman dahulu, Yathrib ni dikenali sebagai Madinah ni dikenali sebagai Yathrib. Okey, bila kamu dengar Yathrib ni, kamu jangan rasa apa Yathrib ni, tak pernah dengar pun kan. Yathrib ni adalah nama lain bagi Madinah. Okey, bumi Yathrib subur dengan pelbagai tanaman dan buah-buahan. Ini pun hatta sampai sekarang pun Madinah ni masih lagi subur dengan pelbagai tanaman dan buah-buahan. Hatta kurma-kurma daripada Madinah pun adalah kurma-kurma yang bagus, kurma-kurma yang sedap. Dan kebanyakannya dekat Madinah ni banyak pokok-pokok yang hidup subur. Okey. Pekerjaan utama hatta pekerjaan penduduk mereka di sana pun ialah bertani dan berdagang. Mereka bertani dan mereka akan menjadi pedagang. Mereka akan berjual beli. Okey. Kebanyakan mereka menyembah berhala kerana waktu tu Islam tidak lagi tersebar di bumi Yathrib. Okey, jadi kebanyakan mereka menyembah berhala. Okey, seterusnya yang kedua, mereka terdiri daripada pelbagai kabilah, antaranya kaum Aus, Khazraj dan beberapa puak Yahudi seperti Bani Nadir, Qainuqa dan Bani Quraizah. Mereka sering bersengketa dan berperang. Kaum Yahudi mendakwa Nabi terakhir akan lahir dalam kalangan mereka. Okey. Yang ni juga dalam pelajaran sirah kita ada belajar tentang perkara-perkara tersebut. Okey, jadi kalau tak salah sirah tahun 3 atau sirah tahun 4. Okey, kita dah pun belajar. Jadi yang ni kat sini ini adalah mereka menyatakan, buku ini menyatakan penduduk-penduduk yang ada di dalam Yathrib ataupun Madinah tu sendiri. Okey. Jadi kita tengok sekali lagi. Mereka adalah kabilah yang terdiri daripada pelbagai kabilah. Yang pertama, kaum Aus dan Khazraj. Okey. Maksudnya kaum Aus dan Khazraj ni adalah yang dikenali sebagai orang-orang Ansar. Okey, yang mana kita kenali sebagai orang-orang Ansar, dan beberapa puak Yahudi seperti Bani Nadir, Qainuqa dan Bani Quraizah. Okey, ini semua bani-bani yang besar yang berada di dalam kota Madinah ni sendiri. Mereka sering bersengketa dan berperang. Okey, ini masa kedatangan Islam lah. Mereka memang sangat suka bergaduh lah. Berperang tu biasa pada mereka. Jadi, kaum Yahudi mendakwa Nabi terakhir akan lahir dalam kalangan mereka. Jadi, orang-orang Yahudi ni mereka kata bahawasanya akan lahirnya Nabi yang terakhir tu dalam kalangan mereka. Mereka rasa itulah yang akan berlaku. Jadi, seterusnya disebabkan dakwaan tersebut, penduduk Yathrib ternanti-nanti kemunculan Nabi tersebut.
pada tahun ke-11 kenabian, seramai 6 orang lelaki dari Yathrib datang menunaikan haji dan memeluk Islam. Mereka berjanji menyebarkan ajaran Islam di Yathrib dan kembali bertemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada musim haji tahun berikutnya. Okey? Jadi, disebabkan dakwaan berikut, penduduk Yathrib ni ternanti-nantilah. Manakah dia Nabi yang akan lahir tu? Manakah dia kemunculan Nabi tersebut? Jadi pada tahun ke-11 kenabian, seramai 6 orang lelaki dari Yathrib datang menunaikan haji. Nampak? 6 orang lelaki daripada Yathrib datang menunaikan haji dan memeluk Islam. Mereka berjanji untuk apa? Untuk menyebarkan ajaran Islam di Yathrib dan kembali bertemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada musim haji tahun berikutnya. Okey. Jadi kita tengok muka surat seterusnya, iaitu muka surat 140. Okey. Perjanjian Aqabah pertama. Ini pun kita dah belajar kan? Kita dah pernah belajar. Okey. Jadi hari ini kita buat sebagai ulangan untuk kita punya pengukuhan untuk diri kita kan? Okey. Seterusnya perjanjian Aqabah pertama, kita tengok dalam kotak yang pertama ni. Okey. Pada tahun ke-12 kenabian, 5 daripada 6 orang Yathrib yang telah bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun lalu kembali datang menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama-sama 7 orang yang baru memeluk Islam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat gembira dengan kedatangan mereka. Macam ni, ini adalah yang tadi itulah, yang mana datang 6 orang penduduk Yathrib, mereka telah bertemu dengan Rasulullah, yang mana mereka telah pun memeluk Islam. Lepas tu mereka berjanji untuk datang kembali pada musim haji yang akan datang, dan akhirnya mereka datang pada tahun seterusnya, iaitu pada tahun ke-12 kenabian. 5 daripada 6 orang tadi tu telah datang dan membawa, nampak, seramai 7 orang yang baru. 7 orang yang baru sahaja memeluk Islam. Okey. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pastilah sangat-sangat gembira dengan kedatangan mereka. Seterusnya kita tengok kotak yang kedua, yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta mereka supaya berjanji setiap 6 perkara kepada baginda. Okey. Jadi ini adalah antara perjanjian ataupun apa isi kandungan dalam perjanjian tersebut. Yang pertama, tidak syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, tidak mencuri. Yang ketiga, tidak berzina. Keempat, tidak membunuh anak perempuan. Kelima, tidak melakukan fitnah. Dan yang keenam, setia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta mereka melakukan perkara-perkara tersebut ataupun berjanji untuk tidak melakukan perkara-perkara tersebut? Kalau kita tengok semua perkataan tidak, sebab apa? Pada zaman-zaman jahiliah dulu, mereka merasakan perkara-perkara ini semua tidak menjadi suatu dosa. Hatta perkara tersebut adalah biasa, perkara yang biasa dilakukan oleh mereka. Jadi sebab itulah Rasulullah telah mengikat perjanjian, ataupun Rasulullah telah membuat perjanjian supaya mereka meninggalkan perkara-perkara tersebut. Jadi kamu semua boleh tengoklah daripada nombor 1 hingga nombor 6, Rasulullah meminta mereka melakukan sesuatu yang baik. Rasulullah mencegah mereka daripada melakukan kemungkaran. Okey. Seterusnya, yang ketiga, kotak yang ketiga, mereka dengan berbesar hati mentaati perjanjian tersebut. Apabila mereka ingin kembali ke Yathrib, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengutuskan Mus'ab bin Umair bersama-sama mereka untuk mengajar ajaran Islam. Ini merupakan bukti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat memberikan perhatian kepada dakwah dan perkembangan ilmu. Jadi, bila mana mereka dengar apa yang Rasulullah perintahkan, mereka kata mereka boleh untuk mengikuti dan mentaati apa dia perjanjian yang terdapat dalam perjanjian Aqabah tersebut. Dan sebab itulah apabila mereka ingin pulang kembali ke Yathrib, mereka nak balik semula ke Yathrib, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengutuskan seorang sahabat, iaitu Mus'ab bin Umair. Kalau kita agaknya kita mesti akan terfikir nak pergi ke tidak. Tapi Mus'ab bin Umair ni memang menjadi orang yang paling seronok lah kan, terpilih. Okey, dipilih oleh baginda sallallahu alaihi wasallam sendiri bersama-sama. Jadi Mus'ab ni telah pun bersama-sama dengan mereka untuk pulang kembali ke Yathrib untuk mengajarkan ajaran Islam. Ajar macam mana nak solat, ajar macam mana untuk menjadi seorang Muslim yang betul kan. Okey, dan ini merupakan bukti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat-sangat memberikan perhatian kepada dakwah dan perkembangan ilmu. Okey. Jadi kat sini, kita cuba tengok sedikit dekat mind map ni, dekat info minda ni. Okey.
Mengapakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memilih 6 perkara di dalam perjanjian Aqabah pertama? Kenapa Rasulullah pilih? Yang pertama, manusia tidak ada pedoman dalam kehidupan. Kedua, menjamin hak masyarakat selamat. Ketiga, meruntuhkan sistem kekeluargaan. Keempat, menjaga keselamatan manusia. Kelima, mengelak daripada berlaku kekacauan dan huru-hara. Dan yang keenam, sentiasa dipimpin ke jalan kebenaran. Okey, jadi kenapa tadi tu Rasulullah telah pun membuat perjanjian Aqabah yang pertama ni? Sebabkan ini adalah antara sebab-sebabnya lah. Okey, kamu boleh tengok. Maksudnya benda-benda ni semua adalah berkaitan. Kenapa Rasulullah buat? Rasulullah dah tahu dah. Okey, Rasulullah nakkan yang terbaik kepada umat-umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Okey. Seterusnya kita tengok muka surat 141 yang mana perjanjian Aqabah tadi tu bukan hanya berlaku pada perjanjian Aqabah yang pertama, dia bersambung kepada perjanjian Aqabah yang kedua. Okey. Kita tengok pada kotak yang pertama, pada tahun ke-13 kenabian, sebanyak 70 orang daripada Yasrib termasuk 2 orang wanita telah datang bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah, 70 orang Dalam perjanjian kali ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah meminta mereka supaya berjanji setia kepada baginda untuk apa dia perjanjian Aqabah yang kedua? Kita tengok isi kandungan bagi perjanjian Aqabah yang kedua. Pertama, mendengar dan mentaati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam semua keadaan. Itu yang pertama. Kedua, membelanjakan harta di jalan Allah sama ada ketika senang atau susah. Rasulullah minta mereka belanjakan harta walaupun dalam keadaan mereka senang atau susah. Ketiga, menyeru manusia kepada kebaikan dan menolak kemungkaran. Okey. Ini hatta kita sendiri pun sekarang ni kena buat macam tu lah kan. Tapi ini adalah perjanjian Aqabah yang kedua. Dan yang keempat, tabah menghadapi celaan orang kafir. Sebab apa? Bila menjadi orang Islam, mereka akan sentiasa berhadapan dengan celaan orang kafir. Sebab apa? Orang kafir tak suka dengan mereka. Tak suka mereka masuk Islam. Memang tak suka. Okey, jadi Rasulullah minta mereka tabah untuk menghadapinya. Okey, yang kelima, melindungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana melindungi diri dan keluarga sendiri. Okey, itu adalah antara isi kandungan perjanjian Aqabah yang kedua. Okey, kita tengok dalam kotak ni. Perjanjian Aqabah merupakan salah satu sebab kepada berlakunya hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umat Islam ke bumi Madinatul Munawwarah. Okey. Jadi disebabkan perjanjian Aqabah ni lah yang banyak membantu kedamaian di bumi Yathrib dan menyebabkan kebanyakan orang-orang daripada mereka berhijrah lah. Kebanyakannya orang-orang ni ataupun orang-orang Islam ni mengikuti baginda sallallahu alaihi wasallam ataupun berlakunya peristiwa hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke bumi Madinah. Okey. Okey, kita tengok apakah dia kepentingan perjanjian Aqabah pertama dan kedua. Okey, setiap perjanjian dibuat mestilah ada dia punya kepentingan ataupun hikmah tersendiri. Okey, jadi kita tengok dekat sini. Yang pertama sekali, bagi agama, apakah kepentingan perjanjian Aqabah pertama dan kedua ni bagi agama, untuk sudut agama? Pertama sekali, terhindar daripada syirik dan kekufuran. Kedua, kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semakin bertambah. Yalah, bila kita tengok tadi perjanjian Aqabah yang pertama dan kedua, yang mana banyak membantu mereka ataupun membimbing mereka untuk lebih mentaati Allah Subhanahu Wa Taala dan secara tidak langsung telah menambahkan kecintaan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Mereka perlu mendengar apa yang diajar ataupun diperkatakan oleh baginda. Mereka perlu melindungi baginda. Okey, jadi mereka akan menambah kecintaan ke dalam hati mereka. Yang kedua, bagi nyawa. Apakah kepentingan bagi nyawa pula? Pertama, nyawa terpelihara dan dihargai. Yang kedua, keselamatan manusia terjamin. Ialah sebab apa? Kalau tak, mereka akan melakukan pembunuhan secara suka-suka. Mereka akan melakukan kezaliman secara suka-suka. Jadi, bila mana perjanjian Aqabah pertama tadi melarang ataupun tidak boleh membunuh. Tidak boleh bersengketa. Jadi, ini akan mendapat menyelamatkan banyak nyawa. Okey? Yang ketiga, dari sudut akal. Apa kepentingan perjanjian tersebut dari sudut akal? Okey, pertama, terpelihara daripada anasir yang merosakkan akal dan fikiran. Yang kedua,
memuliakan kedudukan manusia sebagai khalifah Allah Subhanahu Wa Taala di muka bumi. Jadi kita kena tahulah bila mana kita dekatkan diri kita dengan Allah dan Rasulullah, dia akan memelihara kita daripada anasir-anasir yang tidak diingini. Hatta zaman sekarang pun kan banyak sangat anasir-anasir, atau anasir tu apa? Anasir ni macam satu perkara-perkara yang negatif, atau satu perkara yang tak baik yang akan mendekati diri kita. Jadi bila mana kita memuliakan Allah, Allah akan memuliakan kehidupan kita sebagai khalifah di muka bumi ini. Okey, seterusnya, dari sudut harta, apa kepentingan dari sudut harta? Pertama, menghormati hak milik setiap individu. Yang kedua, harta terpelihara daripada pencerobohan. Ialah mereka, kalau tidak, mereka ni boleh mencuri sesuka hati mereka. Mereka nak ambil tanpa hak, mereka boleh ambil dengan suka-suka hati. Okey. Jadi banyak berlaku kezaliman. Tapi bila mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah datang, telah menyebarkan dakwah, telah membimbing mereka untuk agama Islam, perkara tersebut dapat dielakkan. Dan seterusnya, dari sudut maruah. Apa kepentingan perjanjian ni dari sudut maruah? Yang pertama, maruah manusia dijaga, dan seterusnya menghormati setiap hak individu. Sebagai contoh, Rasulullah telah melarang mereka untuk tidak berzina ataupun melindungi wanita-wanita. Jadi martabat sebagai seorang wanita tu dapat diangkat. Lepas tu di antara satu sama lain pun saling menghormati. Sebab itulah pentingnya perjanjian Aqabah pertama dan kedua ni. Okey, kalau anak-anak dapat ingat apa isi kandungan perjanjian Aqabah pertama dan kedua, adalah lebih baik, alhamdulillah. Okey. Seterusnya kita tengok apakah iktibar penerimaan masyarakat Yathrib terhadap dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kita tengok yang pertama, mencari kebenaran. Apa dia yang mencari kebenaran? Okey, kita tengok. Penduduk Yathrib ternanti-nanti kemunculan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka pun ternanti-nantilah. Masa tu mereka macam tercari-cari, siapakah dia Nabi yang sebenar? Siapakah dia Nabi yang sebenar? Okey. Jadi kita hendaklah berusaha, apa iktibar yang kita dapat? Okey, kita hendaklah berusaha mencari ilmu dengan bersungguh-sungguh agar mendapat pedoman ke jalan yang benar. Maksudnya dekat sini dia mengkaitkanlah apakah dia iktibar bagi kalau kita ni sebagai orang yang nak menuntut ilmu. Jadi kita hendaklah berusaha sungguh-sungguh untuk mencari ilmu. Okey. Seterusnya, okey, kalau tak salah Ustazah, masa mereka ternanti-nanti kehadiran baginda sallallahu alaihi wasallam, bila Rasulullah datang ke Madinah, mereka telah bernasyid ramai-ramai. Yang mana nasyid tala'al badru alaina. Masa tu mereka rasa ya Allah, dah datang dah bulan purnama kita ni. Inilah dia sesuatu yang kita nanti-nantikan. Kalau boleh kita pun nak jadi orang yang macam tu kan, nak jadi orang yang sentiasa dinanti-nantikan di syurga. Penduduk-penduduk di syurga ni tak sabar-sabar nak tunggu kehadiran kita kan. Seterusnya, ketaatan dan kesetiaan. Okey, dengar dan taati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, maksudnya kat sini tadi kita dah baca dalam perjanjian tersebut yang mana Rasulullah minta untuk mereka taat setia kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa iktibar yang kita boleh dapat? Kita hendaklah mematuhi perintah Allah dan Rasul serta menjunjung tinggi undang-undang. Okey, maksudnya kat sini kita dapat sesuatu yang mana kita mesti patuh perintah Allah dan Rasul ni. Supaya kita dapat menjunjung tinggi undang-undang. Seterusnya, jauhkan akhlak yang keji. Okey, apa dia akhlak yang keji ni? Kalau kita tengok tadi, tidak mencuri, tidak berzina, tidak bersengketa, macam-macam lagi kan. Jadi, apa dia yang kita dapat daripada iktibar yang kita dapat ni? Okey, sentiasa menjauhi perkara-perkara mungkar dan dilarang. Okey, dan yang terakhir sekali, meminta perpaduan dan kasih sayang. Okey, contohnya tidak melakukan fitnah dan pembunuhan. Macam tadi tu kan, Rasulullah melarang untuk tidak fitnah, tidak membunuh. Okey, jadi apa iktibar dia? Kita perlulah sentiasa bersikap adil dan menghormati sesama manusia. Okey. Okey, alhamdulillah. Okey anak-anak semua Ustazah rasa alhamdulillah hari ni kita dapat sesuatu yang mana kita dapat mengetahui apakah dia perjanjian ataupun penduduk Yathrib, apakah dia
apakah dia janji setia, yang dikatakan janji setia penduduk Yathrib ni. Okey, jadi kalau anak-anak murid semua dapat tengok hari ini, pembelajaran kita pada hari ini, kita dapat tengok bahawasanya bagaimana dakwah baginda sallallahu alaihi wasallam telah pun berkembang daripada perkara sekecil-kecil perkara yang mana Rasulullah mula-mula melarang. Mula-mula daripada melarang saja, mereka melakukan perkara-perkara yang keji. Akhirnya mereka mula cintakan Islam, mereka mula cintakan Rasulullah dan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, akhirnya kita dapat lihat yang mana bumi Madinah pada kejayaan Rasulullah, akhirnya bumi Madinah tu menjadi sebuah negara Islam yang sangat dihormati dan digeruni. Okey. Jadi Alhamdulillah pada hari ini kita telah pun belajar tentang janji setia penduduk Yathrib, yang mana kita telah pun tengok ataupun sebelum ni pun kita dah memang pernah belajar dah. Okey, kita dah pernah belajar pada tahun 3 atau tahun 4. Okey, dan hari ini kita membuat ulangan sedikit lah ataupun ulang kaji sedikit berkenaan dengan janji setia penduduk Yathrib ni. Okey, kita kena cuba ingat apakah dia perjanjian Aqabah yang pertama, apakah dia perjanjian Aqabah yang kedua. Jadi kalau kita tengok sebenarnya Rasulullah hanya mencegah mereka daripada melakukan sebarang kemungkaran dan memupuk kecintaan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Okey, itu sahaja daripada ustazah pada hari ini. Okey, sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.